إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita agar kita terus berada dalam ketaatan yang hakiki, dalam kita mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Dalam dunia ni tidak ada perkara yang lebih besar melainkan satu hari kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ta'ala seru kita dengan satu kalam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita dapat benda ni dalam hidup kita, maka kita lah yang akan termasuk dalam kumpulan yang benar-benar berjaya, yang benar-benar menang, yang memperolehi kemenangan dunia dan kenikmatan hidup yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi mana kita tak dapat yang disebutkan seperti mana dalam ayat ni. Kalau kata kita mati, kita tahu dah yang kata bekai kita ni tak tahu lagi lagu mana, maka kita lah akan menjadi kumpulan manusia yang bakal hidup dalam kumpulan nadamah, dalam keadaan menyesal, yang kita akan perolehi menyesal itu selama-lamanya. Sebab itulah apabila kita lihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dia datang, dia peringatkan kepada kita tentang dua perkara yang paling utama, agar yang pertama kita taatkan diri kita kepada Allah, dan yang keduanya kita taatkan diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita punya matlamat, kita punya cita-cita, kita punya impian, kita punya tujuan dalam hidup kita ni tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu kita main masjid pada malam ni. Ikutnya malam ni kita boleh duduk lepak di rumah, tapi kita hadirkan diri kita ke rumah Allah Jalla wa Ala. Maka kita melihat satu hadis daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Umar yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه
wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat daripada Al-Bukhari. Baik, kita melihat pada malam ni satu hadis daripada baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, kalau kata kita lihat, antara sahabat yang mana yang diri mereka ini cukup dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar adalah adik kepada Hafsah. Adik kepada Hafsah yang menjadi isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kata kita lihat jarak umur mereka pun tak banyak, dan dalam riwayat kata waktu berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur Hafsah lebih kurang dalam 18 tahun dan Abdullah bin Umar lebih kurang dalam 16 ataupun 17 tahun. Yang untungnya Abdullah bin Umar ini dia hidup ketika mana zaman itu dalam keadaan Islam telah mula berada pada bumi yang disebutkan sebagai bumi tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kata kita lihat balik, yang dikatakan mereka ini lahir, iaitulah Hafsah lahir sebelum daripada qabla al-bi'athah dia panggil. Sebab pada waktu tu, zaman tu dia tak ada kalender, dia tak ada tahun, dia tak ada yang disebutkan sebagai tahun spesifikasi dia bila. Yang ada cumalah mereka ambil bersempena dengan perkara-perkara besar, antaranya iaitulah sebelum dibangkitkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kata kita lihat balik dalam kehidupan kita pada hari ini, Abdullah bin Umar antara sahabat yang mana dia ni kalau Nabi buat apa sampai dia nak buat semacam hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Sebab dalam diri dia tidak ada manusia yang lebih dia cinta, tidak ada manusia yang lebih dia sayang, tidak ada manusia yang lebih dia kasih, melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu kalau kata kita lihat pada hari ini sejauh mana kita sayang kepada Nabi, pernah disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i, dia kata bahawasanya tanda kata kamu nak zahirkan cinta kamu kepada Rasul, tanda kamu nak cintakan, lahirkan rasa sayang kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyakkan daripada juzuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan nas Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala kata Allah dan para malaikat senantiasa yusalluna, dia jadi present continuous tense, benda yang memang berlaku. Maka Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala suruh kita buat apa? Sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak berselawat tu sampai sahabat ni dia tanya kepada Nabi, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Macam mana yang kami ni nak boleh berselawat kepada kamu? Macam mana yang kami ni nak boleh tunjuk rasa cinta kami kepada kamu ni ya Rasulullah? Sebab kami suka sangat dah kepada kamu ni ya Rasulullah, kami sayang sungguh dah. Macam mana nak berselawat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada soalan yang pertama Nabi tak jawab, tanya soalan yang kedua Nabi tak jawab, sampailah tanya kali yang ketiga, maka dijawab oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu yang ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lain dia kata bahawasanya ditambah pula kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Yang tu yang kita nak baca dalam sembahyang kita. Yang tu ada. Sebab kita nak sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam Abdullah bin Umar sayang kepada Nabi tak mampu. Kita nak kata kita sayang kepada Nabi, hari ini berapa banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu, yang kita contoh bagi daripada juzuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu apa yang apabila kita dengar satu perkara itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nilaikan perkara itu, maka benar benda itu daripada riwayat yang sahih, maka jangan tinggal perkara tersebut. Amat rugi. Sebab tu kalau kata kita lihat, kita sayang kepada Nabi, kita tak boleh angkat Nabi lebih daripada juzuk dia. Tuan-tuan, ni depan saya ni sayang dekat Nabi ni. Sayang dekat Nabi ni tak kira-kira dah, asal orang sebut saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bercucuran air mata ni turun. Tapi tuan-tuan, tak boleh angkat Nabi lebih daripada martabat dia seorang Nabi, tak boleh. Sebab benda ni berlaku kepada puak-puak Yahudi, kepada puak-puak Nasara berlaku. Dalam Quran Allah Ta'ala kata wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah. Allah Ta'ala cerita dah kepada kita tentang keadaan puak-puak pelampau dalam agama ni. Hari ni dia duduk pelan keluar, dia duduk keluar mai, dia duduk keluar lama kelamaan keluar sikit, lama kelamaan dia keluar sikit. Tak salah kita nak sayang kepada Nabi, tak salah kita nak cinta kepada Nabi, tak salah kita nak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal dengan adanya Nabi lah arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan memberikan rahmat kepada seluruh alam ni. Kita tengok macam mana tu yang sahabat-sahabat depa bila sebut pasal Nabi cukup punya sedih apabila sebut tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang ni depa sayang, depa cinta, tapi depa tak angkat lebih daripada juzuk dia seorang Nabi. Kita tengok waktu kedatangan Islam, banyak perkara berubah. Macam kita baru ni lah, apabila kita sebut tentang kehadiran Islam, apa benda tegak, semua benda tegak belaka. Hak kanak-kanak terbela, hak orang tua terbela, hak binatang terbela, hak orang laki-laki ada, hak orang perempuan ada, semua ada hak belaka. Dengan sebab kehadiran Islam itu sendiri. Tu yang nak boleh antaranya turun ayat lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun ila akhiril ayat. Nak boleh turun ayat tu apabila bersabit dengan satu kes kematian seorang sahabat Ansar yang mana dia ni adalah jutawan Madinah yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Tuan-tuan, ni orang mengaji mesti tuan-tuan bisa dengar nama Sa'ad ibn Rabi'. Waktu berlaku kematian Sa'ad ibn Rabi', adik dia ataupun abang dia, sebab dalam hadis kata dia meninggalkan 2 orang anak perempuan, seorang isteri dan juga saudara kandung lelaki, seibu sebapa. Maka dia ni ambil ke semua harta Sa'ad. Maka bawa kes ni oleh isteri dia pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu tu wahyu belum turun. Nabi kata tunggu sat. Sebab apa? Sebab wahyu belum lagi turun. Kita kena ingat, inilah agama. Agama kalau kata tak tahu, maka jawab tak tahu. Lebih senang. Sebab hari ni kebanyakannya kita pada hari ni asal orang tanya boleh jawab saja.
Dan jawab itu pula tidak ada asasnya. Agama mesti berbalik kepada Al-Quran dan balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu agama. Nabi sendiri tak berani nak jawab sebab tak ada satu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam zaman jahiliah, orang perempuan tak berhak mendapatkan harta pusaka. Tak sah kata orang perempuan. Orang laki-laki yang mana yang pada diri mereka tu tadi tak turun dalam medan jihad, maka dia tak layak dapat. Dia duduk di rumah duk buat ikan belah belakang, cencaru apa nama ni, sembai belacan, kan buat belah belakang. Kerja dia syekh, dia tak ada kerja lain lah. Duk kira tunggu sampai manjang. Maka dia tak layak dapat sebab tak nampak langsung unsur berjihad pada diri dia tadi. Dia tak layak dapat. Tapi apabila datangnya Islam, turunnya ayat daripada Allah, Allah Ta'ala kata orang laki-laki layak dapat, orang perempuan layak dapat, maka terus Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, dan Nabi bagi tahu benda ni kepada seluruh umat manusia. Hatta surah yang Nabi ditegur oleh Allah, kalau kata tuan-tuan baca dalam surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma, Nabi ditegur apabila buat tak tahu kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Yang dia tu yang dimaksudkan an ja'ahul a'ma dalam ayat tu orang buta tu Abdullah bin Ummi Maktum. Sebab tu kalau kata kita lihat Islam datang, Islam bawa rahmat, orang perempuan ada hak, orang laki-laki ada hak, kanak-kanak ada hak, orang tua ada hak, semua ada hak belaka. Inilah keadilan Islam. Sebab tu kalau kata kita, orang kata Islam ini satu agama yang amat-amat menyiksa daripada juzuk kehidupan manusia, itu adalah satu pendustaan yang amat-amat besar. Sebab tak nampak penindasan itu berlaku di mana. Sebab kalau kata kita lihat balik pada hari ini, sebab tu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in amat-amat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang sayang ni dialah kita baca pada malam ni, yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka dia ni pada waktu hidup dia tadi, dalam kehidupan dia nak buat semua perkara yang exactly macam mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab tu saya ingatkan kepada kita pada hari ini, jangan angkat Nabi lebih daripada martabat dia seorang Nabi. Contoh tuan-tuan kata sebenarnya Nabi Muhammad ni, dia darah dia warna kuning, bukan warna merah. Tuan-tuan sayang dekat Nabi Muhammad, angkat sampai leutu Nabi Muhammad ni. Bukan martabat dia kita duk pergi angkat dia tu sebagai satu manusia biasa yang Quran kata qul innama ana basyarum mithlukum. Quran kata Nabi Muhammad ni daripada sudut keinsanan adalah sama macam mana manusia biasa. Sama. Nabi makan, kita makan, Nabi tidur, kita tidur, Nabi sakit, kita sakit, Nabi sihat, kita sihat, Nabi lapang, kita lapang, Nabi sempit, kita sempit. Maka daripada sudut tu sama. Tapi beberapa perkara seperti mana mukjizat itu tak sama. Sebab itu antara kelebihan yang diberikan kepada diri seorang Nabi, bahkan menjadi juga kepada seorang Rasul. Itu kita kena faham tu. Maka bila kata turun saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia peringat benda tu dulu kepada kita. Jangan kita jadi seperti mana puak-puak Yahudi yang kata Uzair anak Allah. Pasal Uzair ditidurkan selama 100 tahun. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan Isa juga adalah manusia yang lahir sebagai anak Allah. Bagi siapa? Bagi umat yang disebutkan sebagai agama Kristian Nasara. Itu kena hati-hati. Kita nak sayang kepada Nabi boleh, tapi ada limit dia.
Limit dia apa dia? Limit dia sebagai dia itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh sayang kepada Nabi, kita kata Nabi Muhammad ni sebenarnya adalah anak Allah. Itu adalah terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, tiap-tiap daripada kamu daripada juzuk pengembala, yakni menjadi penjaga. Dan juga wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, dan tiap-tiap kamu bakal disoal dengan perkara yang bertanggungjawab daripadanya akan soal penjagaannya. Ini disebutkan kepada kita dulu. Dia kata setiap daripada kita ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Unsur penegasan ini Nabi berikan di peringkat awal keluar daripada kalam mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan bahawasanya pernah dibincangkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata bahawasanya sebab apa unsur penegasan ini berlaku? Sebab nak menggambarkan kepada kita tentang betapa pentingnya amanah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Sebab tu kita pada hari ni ada unsur syarak taklifi tu. Syarak taklifi ni yang 5 perkara hukum yang wajib ada pada diri kita apabila kita start masuk kepada usia mukallaf. Siapa dia mukallaf ni? Mukallaf syarat paling utama mesti baligh. Yang kedua berakal. Kalau dia baligh tetapi tak berakal, namanya gila, dia tak wajib. Ataupun dia ni termasuk dalam kumpulan orang yang tidak baligh tetapi berakal, maka nama dia budak-budak. Tidak baligh tetapi dia berakal, maka dia juga tak akan ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum taklif ini cuma akan kena kepada orang mukallaf. Yang Quran kata idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada 2 malaikat kiri dan juga kanan, 'anil yamini wa 'anil shimali, kanan kamu, kiri kamu. Tuan-tuan, kita kalau kata kita beriman sungguh kepada rukun iman yang Allah Ta'ala suruh kita, wajib kita imani itu, kan adalah hadis Umar tu yang cukup popular waktu Sayyidina Umar duduk dengan Nabi bainama nahnu julusun 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa semua, dia kata mai seorang laki-laki yang mana rambut dia hitam pekat, yang baju dia tak ada kotak-kotak putih serendah, yang dia mai dalam rupa yang begitu segak, mai duduk berdepan lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagu tu pula dia tanya kepada Nabi, akhbirni 'anil Islam. Nabi bagi tahu apa semua. Dia kata sadaqta, akhbirni 'anil iman. Dia bagi tahu sampailah Nabi kata tentang kedudukan Islam, tentang kedudukan iman, tentang kedudukan ihsan. 3 perkara. Waktu mai yang disebutkan bahawasanya kepada kita ni tadi, kita kena ingat, kalau kata kita beriman kepada juzuk malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan dalam syarat yang wajib diimani dalam perkara yang ghaib, maka yakinlah bahawasanya tidak akan ada manusia yang berani melakukan kerja buruk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia tahu akan apa yang dia buat akan dicatat oleh wakil-wakil Allah yang dikatakan sebagai makhluk Allah Azza wa Jalla. Bagi setiap daripada kita ni akan ada 2 malaikat 'anil yamini wa 'anil shimali, kanan dan kiri. Tapi hari ni pasal tak ada perkara ni dalam diri kita, kita tak perasan.
Quran punya dua ulang antara ayat dia, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita ulang, duk baca, duk lagu tu. Itu menandakan bahawasanya, kata Al-Imam Syaukani, kamu baca ayat Allah, kamu tidak rasa unsur gentar dalam diri kamu, kamu tak ada rasa takut pada diri kamu, kamu tak ada rasa cinta kepada Allah, kamu tak ada rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kamu kena lihat kepada juzuk hati yang diberikan oleh Allah kepada diri kamu. Kita baca ayat Quran, mai ikut tang ayat azab ni. Tuhan kata, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Ayat tu ayat garang tu. Tapi kita kalau kata jadi imam boleh tarik ni kau, ulama punya tarik. Tarik ni sampai mendayu-dayu apa semua, padahal cerita bukan kata pasal cerita pasal nikmat syurga ke, turun mai makanan daripada langit ke, bukan. Dia cerita dia pasal apa? Siapa yang kufur dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, saufa nuslihim nara, kata Allah, kelak kami akan masukkan dia ke dalam api neraka. Tuan-tuan, hari ini yang dok buat kerja kotor, yang dok buat kerja keji, yang dok buat kerja hina ni pasal apa ni? Dalam diri dia tak ada pada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong dengan Allah ni nak pergi mana? Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia tak gaduh hantar gajah main pijak kita bagi mati keluar perut dah. Allah Ta'ala memadai dia hantar mai seekor nyamuk saja. Yang nyamuk tu kecil daripada kita. Nyamuk tu tadi Allah Ta'ala hantar mai dekat kita, letak pi demam denggi, mati pi lagu tu. Nyamuk punya kerja ya. Tuan-tuan, tak usah baca pasal denggi apa semua ni, cerita ni baru jadi. Dalam Quran, tuan-tuan buka dalam suratul Baqarah juzuk yang ketiga, Allah Ta'ala cerita pasal siapa? Pasal Namrud. Kan tilka muka surat belah kiri tu, tuan-tuan buka dia belah kanan, belakang dia tu ada kisah dialog Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Quran bukan tak cerita benda ni, tapi manusia yang baca ni, orang panggil beban, bayaban, beban. Kerti tak ni bahasa ni? Beban ni erti dia apa dia? Beban hang buat pilah apa pun. Hang katok pun aku duk lagu tu, hang riau pun aku duk lagu tu, hang buat apa pun aku tetap aku. Dalam diri ni tak ada langsung rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala dia nak bagi mati. Lagu saya kata dia tak payah duk hantar main gajah, nak suruh pijak, bagi pijak perut pun tak payah. Dengan sekok nyamuk manusia boleh mati. Namrud apa yang bagi mati dia? Balik tuan-tuan pergi cari dalam Quran, apa yang mematikan Namrud. Yang dia haduk cakap pandai tu, Nabi Allah Ibrahim kata Allah Ta'ala ni Tuhan yang boleh bagi mati, boleh bagi hidup. Dia pun kata qala ana uhyi wa umi, aku pun boleh bagi hidup, boleh bagi mati. Cara dia lagu mana? Dia panggil mai dua orang hamba tawanan dia, seorang dia pancung bang, seorang lagi dia biar lepas. Bagi dia yang tulah hidup, yang tulah mati. Punya dangkalnya pemikiran Namrud. Sampai mai ayat pula turun bawah daripada tu sikit, ayat tentang bab matahari terbit sebelah barat, tenggelam sebelah timur. Terus Quran kata fabuhital ladzi kafar. Dia jadi orang Penang panggil apa namanya, gelapah bewok, jadi begitu. Fabuhital ladzi kafar tu terjemah dia lagu tu lah, bahasa yang mudah, tercengang lagu tu. Nak buat lagu mana? Sebab tu kalau kata kita tengok hak duk bercakap pandai ni jalan dulu daripada kita dah, tu pun tak sedap juga manusia ni.
Ni dua malaikat yang Allah Ta'ala bubuh, kiraman katibin. Yang kita kata apa? Kiraman katibin. Ma makna? Kiraman katibin, katib tu dengan khatib, lebih kurang tu jaga-jaga tu. Bahasa Arab ni modok kena jaga. Katib artinya penulis. Tu yang panggil kiraman katibin, dua penulis yang mulia. Tu kena jaga tu, bahasa tu dia tak boleh sangat kita duk tak jaga bahasa, dia kena jaga sungguh. Macam main tafakur baru-baru ni lah, bila kata kapal terbang touchdown saja, wartawan semua pakat-pakat duk tunggu, dia bagi tahu kat kita kata apa? Okey, semua kita minta supaya semua sekali kita bertakafur agar kita bersama-sama mengenang jenazah MH17 ni, kan? Dia bukan bertakafur wa unwi. Ini cara bacanya. Tu lah orang suruh mengaji tak mau nak mengaji, payahlah cerita tu. Dia jadi Sarawak dengan derian. Jadi begitu. Kira Sarawak dengan derian boleh makan juga. Hak niang ni kira kepiang tak guna orang panggil. Erti tak bahasa ni? Tak erti pun buat-buat erti bila. Bukan dia duduk Kuala Lumpur. Kira seduit tak guna ya. Duk pergi bercakap benda hak tak tahu buat apa. Kita kena ingat tafakur, makna dia pada tafakur. Tafakur maknanya kita menilai, kita menganalisa, kita memerhati, kita meneliti setiap yang dijadikan oleh Allah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Itu nama dia tafakkur. Adapun bagi takafur, makna dia apa? Dia atas wazan tafaul, maka dia boleh berubah kepada apa? Maknanya adalah marilah bersama-sama kita saling menjadi kafir. Itu jaga tu. Makna tu berubah macam langit dan bumi, tapi bunyi lebih kurang. Bahasa Arab jangan dah buat main-main. Jangan buat main-main. Macam kita duk semayang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sanyalah ya Allah Engkau tempat kami mengabdikan diri, dan hanya sanyalah ya Allah Engkau tempat kami pohon pertolongan. Tapi kalau kata kita baca tanpa dengan syaddah, contoh kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia berubah makna tu. Hanya sanyalah Engkau cahaya matahari yang kami sembah, dan hanya sanyalah Engkau cahaya matahari yang kami pohon pertolongan. Kalau tahu hukumnya adalah syirik, kalau tak tahu hukumnya adalah fasik. Tu kena mengaji tu. Kita hari ni kuliah tajwid paling tak ada orang. Kilik kitab lain ni loh, tebal-tebal sungguh. Kilik kitab saya duk mengajak ni tebal bukan main. Oi, pukul 7 tak ada apa lagi dah kilik kat tepi jalan tu. Oi, hoi ya hoi tu. Pasal apa ni? Pasal seronok nak mengaji. Tapi bila kata orang buka kelas tajwid Quran, tinggallah 3 orang. Tinggal 3 orang, 2 pekak, 1 buta. Nak buat apa? Hak kira nak perbetul bacaan tu tak ada. Daripada 10 orang, dia perkurang tinggal 7, 7 tinggal 5, 5 tinggal 3. Hak tu pun masing-masing nasib baik dia pegang jawatan. Seorang tu imam, seorang tu bilal, seorang tu siap. Tu yang tinggal 3. Kalau kata depa pun tunggin cirit juga habis. Dengan siapa nak mengaji ni? Kuliah tajwid ni ikutnya hak tu yang kita kena tunggu bagi ramai, pasal benda tu sabit dengan Quran. Jaga tu. Kita pergi di Saudi, dia tulis depan ni, depan botol ni dia tulis lam ba nun. Tuan-tuan baca apa? Baca laban boleh, baca labin boleh, baca labun boleh. Tiga-tiga tu boleh baca, tapi makna berubah. Laban artinya susu masam tu. Labin batu bata. Labun anak unta. Oh, beza jauh lah. Baris saja berubah, bukan apa pun. Macam wuduk dengan wadu.
Wuduk ni apa dia? Wuduk tu perbuatan mengambil air sembahyang, itu nama dia wuduk. Waduk ni apa dia? Waduk air yang digunakan untuk mengambil air sembahyang. Boleh faham? Ayat duk turun kita duk guna tu nama dia waduk. Wuduk perbuatan kita tu mengambil air sembahyang tu. So better be careful dengan apa yang kita nak cakap. Sebab tu apabila ada dua malaikat ni tadi, kita kena ingat yang mereka ni tadi tak ada lain dan tak ada bukan malaikat, mereka mencatat sekalian daripada apa yang kita lakukan. Baik benda tu kecil ke, baik benda tu besar, Allah Ta'ala mesti nilai. Sebab tu dua malaikat ni mereka tak pernah leka, mereka tak pernah lalai daripada mencatat sekalian apa yang kita lakukan. Tapi hari ini seolah-olah manusia hilang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan amanah yang paling besar bukan amanah sebagai pengerusi masjid, no. Bukan amanah sebagai seorang penuntut ilmu, bukan. Tetapi amanah yang paling besar adalah amanah pada diri sendiri. Amanah saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah tuan-tuan sebagai hamba Allah. Setiap daripada kita ni beramanah pada diri sendiri. Antara soalan yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' wa yus'ala an umrihi fima afna. Umur kamu benda mana yang akan ditanya. Hari ni kita hidup atas dunia, berapa lama kita hidup, tuan-tuan? Yang kita punya duk gelut berebut reta adik-beradik ni, sampai cerita dia apa, dia tak mengaku adik-beradik pasal apa? Pasal berebut reta. Mak kita hantar pi ke tempat yang orang tak pernah letak. Kita letak pi di tepi jalan, alasan dia kita kata apa? Sat lagi kita main, kita tinggal pi dengan ayah tu. Mak bela kita boleh, kita nak jaga mak tak boleh. Kita kena ingat benda ni Allah Ta'ala akan tanya umur kamu, kamu bawa pergi ke mana, kamu hebat atas dunia, kamu seorang lawyer yang petah berbicara. Ni yang bincang tentang soal amanah. Jangan duk bincang pasal amanah negara ke, amanah negeri ke, amanah dun ke, amanah apa. Tak besar hak tu. Ni hak amanah pada diri ni. Kita pada hari ni kalau kata kita tengok balik dalam hidup kita ni, saya kalau kata saya renung tak tahu tuan-tuan nak bawa pi apa depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam labistum fil ardi adadas sini. Allah Ta'ala akan tanya, hei manusia, hampa hidup berapa lama ni atas dunia ni? Apa duk bunyi bang ni? Telefon saya lah. Baik-baik saya punya. Ni aku tuan-tuan punya lah. Enggak. Allah Ta'ala akan tanya, kam labistum fil ardi adadas sini. Berapa lama yang manusia ni yang duk sombong sangat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup berapa lama? Kadang-kadang kita sombong dengan orang yang berada di bawah daripada juzuk pemerintahan kita. Kita sombong dengan dia. Kita sombong dengan mak ayah kita, kita sombong dengan adik-beradik kita, kita sombong dengan tok guru kita. Semua kita sombong belaka. Berapa lama apa hidup? Kita akan jawab dengan nada takut pada hari itu, labisna yauman atau ba'da yaum. Kami cuma hidup sehari ataupun setengah hari sahaja, ya Allah. Sebab itulah kalau kata kita lihat dalam hidup kita ni tuan-tuan, pernah benda ini berlaku kepada Salman Al-Farisi.
Salman pada waktu hidup dia pernah berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dekat akhir hidup dia tu dia punya teriak sungguh-sungguh dah. Pasal apa yang dia teriak ni? Pasal dia pernah janji satu perkara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada waktu tu Sa'ad bin Abi Waqqas, mai tengok dia. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, "Wa ma yubkika ya akhi?" Pasal apa yang hendak teriak ni? Alaysa qad sahibta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alaysa kadza wa kadza kadza wa kadza? Dia duk cerita. Bukankah kamu ni pernah hidup sezaman dengan Nabi? Nabi pernah cerita begini apa semua. Duk teriak ni pasal apa ni? Kamu takut sangat kah? Adakah kamu ni manusia yang cintakan dunia? Sa'ad mula kata kat dia. Dia kata, "Ma abki sabban lid dunya wa fi riwayatin dhannan lid dunya wa la karahiyatan lil akhirah." Aku bukan manusia yang jenis hidup cinta kepada dunia, benci kepada akhirat dah. Walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan. Nabi pernah janji satu perkara dengan aku. Maka dengar benda ni, Sa'ad tanya kepada dia, "Wa ma ahida ilaik?" Apa dia yang janji yang hangpa pernah buat ni? Dia kata, "Aku ni Nabi pernah pesan kalau kata nak hidup di dunia, ambil benda di dunia ni illa mithlul dhadir rakib." Boleh ambil semua, tapi kena ingat hidup kita ni seperti mana bekalan seorang pengembara. Sudah. Maknanya cukup pada juzuk keperluan. Tuan-tuan kena faham, keperluan manusia berbeza-beza. Sebab itulah qanaah adalah satu sifat yang amat-amat penting dalam hidup kita. Nak main duduk di meja ni cerita pasal qanaah mudah. Sebab hari ni kadang-kadang kita tak mampu benda tu, tapi kita duk perasan kata kita mampu juga. Akhirnya sampai bergolok bergadai, anak bini lari mana apa semua ni pasal laki kaki berhutang pun ada. Tuan-tuan kena ingat, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat hutang. Agama bukan tak bagi hutang, ada kaifiat hutang. Sebab tu pinjaman bank jangan duk panggil pinjaman. Beza tu pinjaman dan hutang. Pinjam ni benda hak kita boleh bagi balik. Duit bukan kita boleh bagi balik kau ustaz? Ya, tapi bukan duit tu dah. Faham tak ni? Kita pinjam kereta. Tuan-tuan pinjam kereta saya AJP 91. Tuan-tuan pinjam kereta tu, tuan-tuan tak bagi balik kereta hak jenis tu, pelik lain. Tuan-tuan tak bagi pula PJD 6234, tuan-tuan tak bagi pelik kereta tu, tuan-tuan bagi tetap AJP 91. Tu nama pinjam. Hutang, duit kita pinjam 20,000, kita bagi balik 20,000 duit tu ke? Tak. Nak tahu tak ke tak? Tak kaya kan, tuan-tuan cek pada nombor siri. Nombor siri pun berubah dah, tapi tetap kita bagi 20,000 nilai, tetapi bukan duit tu dah. Sebab tu penggunaan pinjam pada juzuk wang tak tepat. Dia kena ubah kepada hutang. Pinjaman tanpa faedah sebenarnya bukan pinjaman, tapi nama dia hutang. Hutang Islam bagi, tapi hutang yang macam mana? Gaya hutang pun tak senonoh kelambu. Nyemak semua tak sudah hutang lah kelambu tu. Tak mati pun tak tidur dalam kelambu ni. Gaya hutang pun kapek. Angkat mengali dok main kapek. Mengali tu pun pandai kakak cantik. Laki tak pernah panggil cantik ke bini pun haram, tak pernah sebut. Kan? Mai bini ni dia dengar kata bangla tu panggil, dia tengok bangla ni pula bulu dada ni sampai ke muka. Dia ada sur tu. Kan? Bila kata jadi lagu tu dia pun kata, bangla ni pun segak juga. Laki aku tak pernah panggil kat aku pun cantik ke apa ke. Ambil bila pasal dia panggil kakak cantik. Kan?
Ambillah hutang pula 18 kali bayar. Kapet 120, 18 kali bayar tak keseksa nama dia. Benda hak kecil-kecil tak sedek berhutang, kan tak mati pun tak duduk atas kapet tu, tak mati pun kalau kata tak tidur dalam kelambu tu. Kita saja kerusi dia rumah sofa tu dah ada dah. Dah nak pergi order hak Lorenzo tu juga. Kena tengoklah tok laki kita ni gaji berapa. Dia baru dah ada gaji 1,500. Sofa Lorenzo tu saja baru dah ada 8,000 kalau kata sale, tak ada sale 10. Mana nak pergi cikau lagi 9,500 ni? Gaji baru dah ada 1,000. Kan? Tidak pun 1,000, 1,500 lah betul lah. Mana nak pergi cikau lagi? Sebab itulah kalau kata boleh wujud sifat qana'ah, maka dia menjamin kepada juzuk kehidupan kita tadi tidak lebih daripada juzuk seorang pengembara. Maksudnya bukan Islam suruh hidup dalam keadaan semekin, makan semekut dah. Islam bukan suruh hidup dalam keadaan miskin, makan biskut manjang-manjang dah. Nasi ni hingga kuah langsung tak ada, kira makan kicap. Kan? Kira muka dia dengan muka potato you tu lebih kurang dah. Agama tak suruh zuhud sampai lagu tu. Sebab kita ni konteks ayat kita suka salah faham. Sebab itulah bila kata kita tengok para sahabat, mereka takut. Rawi kata waktu sahabat ni meninggal, dia bukan tinggal banyak mana pun. Satu riwayat kata 28 dirham, satu riwayat lagi kata 29 dirham. Makna tak banyak lah. Tapi teriak pasal apa ni? Pasal mereka tahu masa mereka tu tadi tak cukup mereka beri kepada hidup mereka dan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita nilai balik umur kita hari ni, kita buat pergi ke mana banyak ni. Urusan dunia kan lagi banyak, urusan akhirat kan lagi banyak. Tuan-tuan ni kira mulia ni duduk depan saya pasal tuan-tuan tak banyak dosa. Saya ni dosa daripada celik biji mata bercakap sampai law ni bercakap tak habis lagi ni. Tu yang kitab tak bawa mai hari ni. Tu yang tuan-tuan pun duk tunggu Bahrul Madhi bila nak monok tak pakai 9 bila. Ni duk baca hadis ni pasal kitab tak bawa mai lah. Ni pun nasib baik kitab ni duk ada dalam kereta. Buka-buka pun nak kereta tak tahu nak silap kitab mana. Lambat-lambat kitab fake saja. Ambil kitab ni lah. Tuan-tuan pun saya tahu, tuan-tuan dah pelik. Dia ni bila dia nak baca Bahrul Madhi, memang tak baca lah malam ni. Tak suruh muka pelik lagu tu. Tak baca. Pasal punya kalut dia bercakap daripada pagi sampai tertinggal kitab tu. Dan namrak di rumah tu. Kan? Maka tuan-tuan pun buat warak bila dengar pergi pada malam ni. Kan? Sebab kalau kata kita lihat tuan-tuan ni kira cerita dia mulia pasal tuan-tuan tak banyak bercakap. Kira dosa tuan-tuan tu Allah Ta'ala mungkinlah kurang daripada saya. Saya ni banyak ni bercakap daripada mula sampai habis. Tapi belum tentu mati saya Allah Ta'ala jamin dalam keadaan husnul khatimah. Sebab itulah saya pilah tang mana orang panggil mengajar, saya pi. Pasal apa tuan-tuan? Kut-kut bila kata saya mati esok ni, tuan-tuan tolong pakat-pakat semayang kat saya pun jadilah. Tuan-tuan tolong doa kat saya pun jadilah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa hak tu pun cukup dah. Tak gaduh lah nak pi kira nak pi hantar bunga ke, nak pi buat pakai baju hitam ke apa ke, merepek tak ada. Kan pasal kita ni Malaysia ni berkabung merepek-repek sangat. Baru-baru ni tuan-tuan tak tengok pakai baju hitam. Dia nak tasyabuh dengan agama lain dah. Tu saya tak berapa gemak tu. Tak berapa berkenan. Kita nak agung-agung manusia ni jangan melampau lah. Sayang tu sayang lah. Kita wajar kena bersedih dengan kematian mereka. Kita tak suruh pasang mercun naik apa nama ni, tanda kata kita seronok buat pampir pula. Dah. Tapi nak habaq kata disiplin agama jangan duk langgar lah. Nabi nu wafat nu, Nabi Rasul kekasih Allah. Tak ada tuan-tuan bisa jumpa hadis
bahawasanya diriwayatkan kata Sayyidina Umar memakai serban separuh kepala dah. Tobat lahum, tak ada lah. Anas bin Malik orang kanan Nabi SAW tak ada pun pakai baju jubah hitam dan serban separuh kepala, lagi tak ada. Tu tahu Nabi orang tak agung sampai macam tu. Kita hari ni agung bukan-bukan. Sedangkan manusia hak masuk dalam tu tetap masuk. Tapi kita boleh, kita dalam keadaan tu kita bertafakur, tu tak salah, tapi tak payah berhenti kereta. Enggak. Pasal banyak lagi benda lain yang kita tak terbuat, yang memang datang jelas daripada Nabi SAW. Kita kena ingat umur ni Allah. Benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang, umur tu satu amanah tu. Tuan-tuan hari ni dah masuk 30, tuan-tuan dah masuk 40, tuan-tuan dah masuk 50. Allah Ta'ala akan nilai satu-satu umur kita pergi mana. Kita hidup 50 tahun, adakah 50 tahun kita beriman kepada Allah? Pasal itu Nabi kata, kullukum ra'in. Setiap kamu ni adalah pemimpin. Pemimpin bagi siapa ni? Pemimpin bagi diri kamu sendiri. Pemimpin bagi diri kita sebelum kita memimpin hak benda lain. Kemudian baru dia masuk, dia kata, kemudiannya kata Nabi SAW, al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Dan dia kata bahawasanya al-imam, yakni raja itu, bahawasanya pemimpin dan akan disoal daripada juzuk rakyatnya itu. Siapa yang jadi pemimpin, ia akan pasti disoal oleh Allah akan apa yang telah diberikan hak kepada rakyatnya tadi. Jaga. Raja di sini bukan setakat sultan, bukan setakat pemerintah. Badan-badan yang menguruskan sesuatu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara yang kita lihat pada hari ini yang paling hebat sekali apa dia? Kutip zakat nombor 1, tapi nak bagi balik zakat, Allahu Akbar. Ada hak tak pergi sekolah yang duk makan nasi goreng dengan garam pun ada lagi. Mana kami nak pergi tahu? Kena pergi cari lah. Tidak kerja buat apa di Jabatan Zakat, kena cari. Bukan duk tunggu di pejabat tu lagi orang nak mai. Dah mai tu sepasal pula nak isi borang ni, naik tingkat nu, terjun tingkat ni, tak selesai tang situ ya. Tu ingat senang tak? Nak bayar zakat hari ni online boleh, by phone boleh, semua boleh belaka. Ada hak buat drive thru pun ada. Punya nak bagi mudah urusan zakat, tapi hak tak makan lembak lagi. Yang hidup dalam keadaan susah banyak lagi. Macam mana kita boleh tak tahu rekod bersamamu boleh ada? Bersamamu tu kerja dia, kalau kita terpung cari orang-orang susah apa semua ni. Ni benda ni kadang-kadang kita tengok kepimpinan kita tu. Sebab tu saya selalu kata, jangan pilih pemimpin berdasarkan kita gila kepada pemimpin tu, bukan. Kita pilih pemimpin tadi dengan sebab kepimpinan yang dia pimpin itu berteraskan Al-Quran dan berteraskan daripada sunnah Nabi SAW. Kalau kata pilih pemimpin berdasarkan pemimpin, mati. Pasal pemimpin dia boleh berubah dengan sekelip mata. Dia boleh khianat dengan amanah. Jaga. Sebab tu hari ni bukan takat pimpinan dalam soal tu. Hari ni kalau kata kita pegang jawatan-jawatan kecil dalam kampung pun, dana daripada persekutuan ke, dana daripada negeri mai ke, suruh dia cari 8 orang satu qaryah ni nak bagi bantuan raya. Suruh cari ibu-ibu tunggal, suruh cari orang tua-tua susah. 8 tu nama adik-beradik dia kan. Hak mula Tok Tam dia, hak nombor 2 Tok Tih dia, nombor 3 Tok Cai dia, nombor apa ni? Kotaknya dalam kepimpinan yang ada pada hari ini.
Sebab apa ni? Sebab dalam diri dia tadi, lagu saya kata, tak ada ni yang kata anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jaga. Jangan duk ingat kata pegang-pegang borang tu, seorang kata dapat 500, dia perak pi 100, ambil kat dia, habuan dia tolong cari nama ni. Ada hak kata Sarawak Ubi lagu ni. Yang duk ada dalam kampung tu kadang-kadang yang mai terima tu pun, tu dia punya gelang ni takat-takat ni. Tapi tak kisahlah atas nama ibu tunggal tu, tapi hak ibu tunggal lain melambok lagi tu dalam karya. Hang tak tengok tiap-tiap tahun nama tu saja. Ni bukan marah, ini satu nasihat. Tak pasal benda ni duk berlaku lah. Pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah, tapi duk bagi kotak nama agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tak tahu hari ni nak bikin berapa, tak masuk perenggan tengah lagi pun ni. Sebab bincang tentang soal kepimpinan bukan arti mudah. Ni saya ada main mengajar ni. Mengajar tak cukup jam, kena tambah-tambah pula duk tetap pula jenis apa nama ni, harga sejam berapa ni. Tiba-tiba mengajar pula tak cukup jam pula lagi. Pasal apa ni? Pasal hari ni duk ada 2 program ke 3 program. Ni nak kampui pihak nu pula ni. Sini 5, sana 5, 1,000. Ribu-ribu kereta-kereta, semua boleh beli kereta-kereta baru. Ada faham? Yang tu yang duk jadi tu. Ini cara bacanya. Dia bukan kata ustaz nanti piduk hoi ya hoi, tak ada. Saya pun nanti kena tanya juga ni. Main mengajak ni betul ke kerana Allah ke? Pasal nak suruh orang puji kata hang tu bagus sangat mengajak. Oi. Ni hak mula kalau kata nak terjun piduk dalam neraka ni, kalau kata di kalangan saya ni, kira saya ni terjun piduk dulu ni. Pasal apa ni? Pasal ada banyak pasal. Saya mengajak bukan kerana Allah pun nanti kena. Saya mengajak pasal nak mendapatkan imbuhan dunia, kena. Saya mengajak benda hak saya tak buat. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hang duk suruh orang buat ni, hang duk suruh orang buat ni, qiyamul lail, tasbih, tahmid, takbir apa semua, hang balik pada rumah lena. Tuan-tuan bukan tahu saya balik pada rumah saya duk lena, serong pukul 10 pagi baru makan. Tuan-tuan bukan tahu. Nampak ni mai pakai dengan jubah apa semua, tuan-tuan kata dia ni betul-betul punya warak. Tuan-tuan sudah kena jual 3 kupang. Jaga tu. Ni saya tak kutuk siapa, saya kutuk diri saya sendiri ni. Siapa pun tak boleh marah lah. Kan? Sebab tu apabila sebut tentang soal yang kedua ni, jaga. Apatah lagi kalau kata kita pegang daripada juzuk peringkat dun, peringkat negeri, peringkat negara. Sebab tu syarat paling utama kepimpinan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang perempuan itu mesti dipelihara, mesti dikawal, mesti dijaga oleh orang laki-laki. Memang dalam zaman Sayyidina Umar ada perempuan menjadi jemaah kabinet, ada. Tapi sekadar jemaah kabinet, jaga bahagian suq, jaga bahagian pasar. Bukan tak ada. Tapi dia punya presiden, dia punya ketua, dia punya MB, dia nak ikut tu juga. Dia tak boleh pi kepada orang perempuan. Dia mesti turun kepada juzuk orang laki-laki daripada sudut kepimpinan. Lagi dia pun tibuk main pula cerita Ratu Balqis dengan Sulaiman. Oi, dia pun lagi cerdik. Kita buat main dah sirah Nabi apa semua ni, sirah sahabat apa, semua ni buat main dah. Tapi dia pun lagi cerdik. Pergi kona pikut mana? Dia pun pergi kona pikut Ratu Balqis pula dengan Sulaiman alaihi salam. Senang dia apa dia? Tak usahlah orang laki-laki lain melambak lagi.
Orang lagi pasal nak perintah ni bukan kata benda kecil ni, satu benda yang besar. Maka kalau kata kita pergi cerita lagi jauh, tak habis pula hadis pada malam ni. Cukup takat tu. Cukup takat tu sudah. Sebab tu kalau kata kita lihat pada hari ni, benda yang orang suka berebut sangat adalah daripada dulu kekuasaan. Dalam masjid pun berapa kali sampai bertumbuk. Berebut apa ni? Berebut nak pegang masjid. Kalau kata pegang pun, pegang tu dan kita imarahkan mengikut juzuk keperluan yang dianjurkan oleh Nabi, maka itu perkara yang amat-amat wajar. Masing-masing pegang, masing-masing imarah. Tapi kalau kata pegang-pegang sunyi sepi, lagu tu terseduk pegang. Mau duk tumbuk kapak baru bagi makan orang. Kan? Lagu tu orang kata seduit minta guna. Masjid jadi macam kubur. Maghrib dengan Aisyah ni sunyi sampai tak terkata apa dah. Kan? Sampai tak boleh buat apa dah. Yang tu cukupnya tak mau. Duit masjid adalah amanah masyarakat kepada kita. Sebab tu duit masjid bukan hak individu. Banyak baru ni 2 masjid di sebelah seberang Perai Tengah bertukar pengurusan. Pihak hak lama tak bagi duit tu kepada pihak yang baru. Pasal apa pergi jadi lagu tu? Dia perasan duit tu macam Tok Cai dia punya. Saya kata baru ni di masjid tu, saya tak kira siapa kamu, who are you. Duit masjid ni orang bagi suruh guna, suruh jana, suruh bagi balik kepada keselesaan jemaah. Betul. Kalau kata tuan-tuan pergi tengok Masjid Semilang, apa jadi? Masjid Semilang ni saya pergi mengajar di Johor. Orang kenal Masjid Semilang Seberang Jaya. Daripada dulu orang tak kenal tang mana Masjid Semilang. Hari ni nama dia satu Malaysia, orang kenal. Masjid dia pasang aircon bila 24 jam, 5 waktu pasang. Maghrib lepas sembahyang Isyak tutup. Subuh buka dah aircon ni pasal bagi keselesaan jemaah pengurusan. Dia kata ustaz kami kira tak ada simpan duit langsung, kira buat keluar. Baru ni tengok-tengok pula dapat 100,000 lebih pula. Tu tera kami duk buat keluar tu. Pasal apa tuan-tuan? Intan surullah yansurukum. Siapa tolong agama Allah, Allah Ta'ala tolong dia. Mereka buat kerja tu tadi ikhlas. Pengerusi bukan dapat duit, jawatan kuasa bukan dapat duit, tapi mereka buat tu kerana siapa tu? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak lagi masjid-masjid yang lain yang berubah. Antara masjid ni pun berubah dah. Dulu Binjai siapa kenal? Hak duk buat gulai orang tahu dah. Kan? Binjai yang duduk dalam periuk orang kenal. Tapi Binjai hak jenis kalau kata masjid orang tak kenal. Batu Maung berubah. Banyak masjid Bayam Baru, semua pakak-pakak berubah. Alhamdulillah. Maka teruskan imarah itu. Bukan mengharapkan keredaan siapa-siapa, harapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak ni dia ni. Pemimpin, raja bakal ditanya akan setiap daripada juzuk apa yang diamanahkan kepada dia. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Yang ni dia kata bahawasanya dan laki-laki itu disebutkan sebagai pemimpin pada ahlinya dan ia disoal daripada kepimpinannya itu. Dia juga bakal ditanya. Ingat, orang laki-laki amanah paling besar adalah isteri. Jangan kita duk kalut. Saya bukan marah orang menikah 2, menikah 3, menikah 4, silalah. Kalau kata mampu sila. Tapi konsep adil tu bukan mudah. Quran kata fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Quran kata, maka kahwinlah perempuan itu dengan 2, 3, 4. Tapi pasti apa? Penegasan Allah Ta'ala bagi di akhir, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ada hak kemas sikit dia kata apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawah, dia kata. Pawah tu saya tanya kat dia, apa dia pawah? Dia kata pajak tak guna sungguh pokok ni. Mana dia pergi dapat ayat Quran dia duk buat main-main lagu tu?
Dia kata fa in khiftum alla ta'dilu pawah. Dia kata kita kata baca bagi habis-habis. Dak pawah tu arti dia pajak. Dia kata tak tahu bahasa apa. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Quran kata kalau tak mampu seorang sudah. Tuan-tuan, adil ni bukan mudah. Saya adil ustaz. Isteri saya 3. Bini mula sebiji rumah. Bini nombor 2 sebiji rumah. Nombor 3 sebiji rumah. Besar mana rumah tu? Besar lah 20 kali 70. Rumah teres lah. Teres tingkat ni 22 kali 70. Bilik 3. Bilik ayam 2. Contoh. Dia kata dia dah adil dah di situ tu. Rumah mula, bini mula, anak 8, campur dengan dia 9. Nak duduk dalam rumah bilik 3. Bini nombor 2, anak 5, campur dengan dia 6. Nak duduk dalam rumah bilik 3. Bini had nombor 3, tak ada anak. Dia seorang berguling daripada bilik nombor 1 terus pergi ke bilik ayam. Luasnya rumah tu subhanallah. Hak lain ni hidup macam sardin. Tu adil kalau betul tu. Hai renta aku saya beli seorang sebiji ustaz, semua viva. Anak bini mula, anak sulung umur 21. 21 besar sangat. Anak sulung umur 12. Kan? Semua sekali duk ada 8, campur dengan dia 9. Nak naik viva sebiji tu. Alamatnya 2 orang duduk dalam bonet. Had nombor 2 viva juga. 5 anak campur dengan dia 6. Had nombor 3 viva juga sebiji. Tak ada anak. Dia boleh berguling tang mana hak dia suka. Nah, tu adil kalau betul tu. Adil ni kita duk faham kalau kata 3 viva. 3 rumah teres dah. Adil itu apa dia tu? Adil adalah meletak hak pada tempat dia. Itu adil. Tapi kalau kata kita mampu tak apa. Mampu tak apa. Bini mula anak 8 campur dengan dia 9. Beli belpaya sebiji. Kan? Hak nombor 2 anak 5 campur dengan dia 6. Estima. Tahu nak cukup bulan mampu ikut jalan motor kan? Kan? Tak pandai cari. Kan? Dia kata waman yattaqillah. Kawan ni orang tauhid. Dia pegang sungguh kat ayat Quran ni. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagus dah pegang ayat Quran tu. Kira kemas sangatlah tu. Had bini nombor 3 ni pula seorang dia ya. Tak apa beli viva kat dia tak apa. Nah. Tu jangan duk perasan kata adil tu mudah tu. Saya bukan marah dah. Ni malam ni semua nasihat saja. Suara saja sikit tinggi. Gitu. Baik, kemudian dia kata bahawasanya wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mashghulun 'an ra'iyatiha. Dan dia kata bahawasanya pada ahlinya itu dan perempuan itu dikatakan sebagai pemimpin pada rumah suaminya dan ia disoal daripada penjagaannya itu. Jaga orang perempuan. Tadi suami nak kena tengok isteri tu. Isteri baca Fatihah, suami nak kena dengar. Isteri tak tutup aurat, suami masuk saham. Ni depa pula orang perempuan. Akak-akak ni kalau kata suami pesan jangan keluar rumah waktu dia tak boleh keluar kecuali darurat. Jangan sampai rumah terbakar pun tunggulah rumah tu, janganlah. Orang panggil rumah terbakar, hoi mai keluar. Tak apalah dia kata tunggulah rumah. Kan duk sedih pula dah. Yang rumah tu nak terbakar dah dia boleh duk kata tak apalah tunggu taat punya pasal. Tak suruhlah sampai teruk lagu tu. Gempa bumi bolehlah keluar ni cerita saja-saja nak pergi keluar makan rojak bawa rumah Cik Tom tak boleh. Dan petang-petang orang kita kan mereka cukup suka menteri cakap sampah nanti pergi di rumah kawan tu. Kan? Babysitter, menteri hal ehwal wanita dan kanak-kanak pun jalan pergi duduk tang situ. Sementara anak-anak pakat-pakat nak main tu.
Menteri Pertanian pegang serai 2 batang, abang nak masak tak gimana pun piduk tang situ juga. Cerita ni Allahu Akbar, semua isu negara belakang. Hak jenis tu, hak tak boleh tu. Tapi kalau kata dia nak keluar tu tadi atas alasan-alasan yang dibenarkan, tak ada masalah. Adik kandung suami nak main pinjam motor, suami dah kata dah jangan bagi kat siapa pun, sepanjang aku tak ada ni hang jaga sungguh-sungguh barang aku, maka isteri tak boleh bagi walaupun adik kandung dia yang meminta, walaupun adik kandung dia yang meminta sekalipun. Habis tu nak kena buat macam mana ustaz? Telefon pula kat suami minta izin. Sebab tu jaga tu hak suami tu. Dan setelah keberadaan suami tidak ada tadi di rumah, maka dilarang sama sekali bersolek dalam keadaan yang dikatakan sebagai tabarruj. Tara dia ada pun tak boleh, apatah lagi waktu dia tak ada. Sebab tu jaga. Kadang-kadang ngali main kutip hutang, kita panggil heret tangan buat masuk dalam rumah. Jaga. Bang Din nak main duit, kutip duit kutu pun sama juga, kita tarik sampai masuk dalam rumah. Kira apa dah, saya ada mayat ni Pukul 9, baik sikit lagi nak kena balik ke Sungai Petani, ada mayat saat lagi nak sembahyang pukul 10. Baik, dia kata lagi bahawasanya panjang sungguhlah hadis ni pun. Dia kata lagi bahawasanya wal khadimur ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyati. Dan dia kata dan khadam itu yakni pembantu, yang macam Anas bin Malik. Anas bin Malik khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik jadi khadam Nabi berapa lama? 10 tahun. Itu Anas bin Malik. Baik, dia kata bahawasanya dia tadi ni adalah khadam bagi harta tuannya, dan ia akan disoal akan setiap daripada amanah yang diberikan. Maka ia berkata, dan aku menyangka bahawa sesungguhnya ia berkata, dan lelaki itu adalah penjaga harta bapaknya, dan disoal daripada penjagaannya, dan tiap-tiap kamu daripada penjaga bertanggungjawab pada rakyatnya. Ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai khulasah dia, syarah dia saya tak baca lah pasal panjang sangat dah. Dia masuk lagi ni kepada juzuk raja, laki-laki apa semua ni. Maka yang kita nak ambil poin dia satu ni apa dia? Perkara yang paling utama, amanah. Sebelum kita jenguk kepada amanah daripada juzuk dunia yang lain, contoh amanah kita sebagai imam, amanah kita sebagai cikgu sekolah, amanah kita sebagai pekerja, kena tengok dulu amanah pada diri kita sendiri. Umur kita buat pergi ke mana? Antara yang kedua amanah pada diri, ilmu. Ilmu yang kita cari itu tadi kerana Allah ataupun kerana nak kebaik. Ada hari ni hak main mengaji ni, ada bukan di masjid ni, di Afrika. Main mengaji pasal nak jadi kebaik. Hafal 2-3 ayat ni belah dalam Facebook. Masuk satu mana ke punya orang tak tahu, cincin ni dia pakai satu jari 3 bentuk. Tuan-tuan tengok dah lagi ni. Yang mana hak gelak tu dia tengok dah, hak mana tak apa nak gelak tu buat-buat gelak pilah. Dan tanda kata tak tercicir daripada maklumat tu. Tak tahulah kok dia melawak ke apa, saya pun tak tahu, tak mau komen lebih-lebih. Cuma jangan duk merepek. Dia kata dia dah pi 18 benua. Oi. Naik apa? Hak dia tu pun kita tengok macam demam panas pun. Hak mengaji hari ni bukan kata mengaji kerana Allah. Lama-lama mengaji pasal nak jadi kebaik. Tu saya cukup bangkanglah buat jenis tu. Dia kata kami hafal ayat Quran. Syekh, dengar elok-elok. Nabi Muhammad 30 juzuk hafal. Quran turun mai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak ingat waktu Nabi kena sihir dengan Labi Al-A'sam yang boleh turun mai Al-Falaq, suratul Falaq. Waktu Nabi kena sihir dengan apa nama Labi Al-A'sam tu, nak cerita Labi Al-A'sam ni pula panjang lagi lah, pukul 9.30 tak berhenti kan. Labi Al-A'sam ni dia ni antara pakar sihir.
Dia sihir Nabi SAW, kata Al-Imam Ibn Kathir. Dia kata dia sihir Nabi SAW sampai Nabi jadi tak tahu apa. Nabi jadi tak tahu apa. Yang Allah Ta'ala pelihara 30 juzuk dalam diri Nabi. Hak lain semua Nabi itu kena belakang. Sebab tu saya nak pesan, Nabi pun dalam medan Uhud Nabi cedera. Nabi cedera, tuan-tuan. Kita hari ni pula hafal takat 3-4 ayat tu pun baca bukan dibetul pun duk walallolin penampak mampu ikut. Dalam duk walallolin tu pun kebal juga. Apakah punya orang kita ni? Dia kata tetak tak lut, tembak tak mati. Ada juga puak-puak hak 3 suku jumpa dengan saya, dia kata ada tak amalan mutu ustaz? Ada. Saya kata kat depa ada. Syarat paling utama kena ada, kena beramai dengan sebab. Kan? Hak kalau kata tembak tak mau bagi mati itu syarat paling utama mesti kena ingat beramai 7 hari 7 malam dan pistol tadi mesti tak ada peluru. Faham? Kalau kata lagi mana pistol tu ada peluru tu cerita dia matilah. Kalau kata Allah Ta'ala takdir mati. Kalau kata ada pokok kebal ni sungguh tuan-tuan, tak usah sembang banyak lah. Post mereka ni pi di apa nama Gaza sana di Palestin sana no, pi lawan dengan pokok Zionis Israel no. Mereka tu tembak tak mati, bom tak berkecai. Cukup 3 hari cerah Israel tinggal habis pokok tu. Siapa suruh ni duk pi merepek segala kebal lah apa? Tak ada. Melainkan jinnya. Nah, boleh pula raib daripada balik kanan pi balik kiri, daripada satu tempat pi ke satu tempat, raib pula dah. Nabi Muhammad pun cedera, Nabi Muhammad pun tak raib. Kalau kata Nabi Muhammad ni boleh raib dalam peristiwa hijrah, dia tak gaduh duk pi menyorok tang ni, menyorok buat apa? Baik dia raibkan diri dia saja. Ting sampai di Madinah. Orang tak gaduh nak tunggu tala al-badru alaina apa semua. Stupid. Kadang-kadang bok mai cerita bodoh. Agama saya nak pesan, agama benda yang mustahil memang berlaku. Itu agama. Tetapi benda yang bodoh itu tak akan pernah berlaku. Agama bukan satu agama yang bodoh. Itu kena faham. Kena ingat satu dia. Apa dia? Amanah yang kita kena lihat adalah amanah pada diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amanah adalah bukan satu tasyrif, bukan satu kemuliaan, tetapi amanah adalah satu taklif, sebagai satu pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung dunia, jawab akhirat. Itu nama tanggung jawab. Ingat, yang ketiganya disebutkan kepada kita, amanah ini Allah Ta'ala jadikan sebagai satu ujian, nak membuktikan bahawasanya kita ini insan yang cemerlang di dunia dan akhirat, ataupun kita sekadar baik di dunia, tidak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Mudah-mudahan perkara ini memberikan manfaat kepada kita insya-Allah, dan kita beramal dengan perkara yang kita belajar pada malam ini. Jangan duk mengaji saja, belajar untuk kita perbetul. Bukan takat tuan-tuan, saya sama. Kita pakat-pakat perbetul seorang sikit, mana yang tak kena kita bagi kena, agar kita mati nanti kita beroleh keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siru ala barakatillah. Saya minta ampun dan maaf andai kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.